Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah jumpa lagi. Allah panjangkan umur kita, ada rezeki lagi kita nak bercakap kat sini. Tak orang suka tak suka kami tak tahulah kan. Kami cuma ada niat nak mengajak orang berpoligami dengan cara yang baik. Baik. Okey. Yalah kan, kita ni segmen poligami kan. Okey, saya isteri pertama, ini isteri kedua. Cuba tengok, kita orang ni manusia ke jin ke setan ke? Ke saya manusia, yang nombor dua ni pun manusia. Yang suami kita kahwin ni pun dengan kalau saya lah bagi pihak yang pertama, kita pun tengok suami yang kita nikah itu, orang yang dia kahwin tu pun manusia. Manusia sama macam kita. Tak ada bezanya. Cuma kita kena faham. Saya faham orang yang kita ni sebagai isteri, kita dah mula kahwin dengan suami tu dulu kan. Allah bagi kita mula sebagai isteri pertama. Syukur. Okey, kita memang sayang suami. Ramai orang cakap sayang suami. Cuba kita, saya tak nak cakap dia salah ke betul ke. Saya lebih suka ajak berfikir sendiri, muhasabah diri. Kita sayang suami, betul sayang suami. Tapi betul ke sayang suami itu kerana sayang suami itu kerana Allah? Kerana sayang suami itu kerana sayang suami itu semata-mata? Atau sayang suami itu kerana sayang diri sendiri? Kan? Sebab selalunya, kalau kita sayang suami, bermakna kita akan buat apa saja untuk suami itu suka, bahagia. Contoh kata, kita biasalah orang perempuan ni kan, dia ada satu attitude, dia akan buat semua kebaikan untuk suami dengan satu niat, takut suami cari lain. Itu betul-betul ke kerana suami? Sayang suami ke sayang diri sendiri? Sebab kalau takut suami cari lain, bermakna kita takut diri kita kehilangan. Sedangkan suami itu belum tentu dia suka tak nak cari lain. Kan, belum tentu dia tak suka benda, dia suka nak cari lain tu terpulang pada diri dia. Kalau kita contohlah, kita niat kita buat, kita masak, jaga perut dia, kita masak sedap-sedap, kita jaga kecantikan kita, putih, melepak, kurus, ramping kan. Kita buat yang terbaik, kita buat yang seperti perempuan-perempuan lain sedang berusaha kat luar sana tu kan, berusaha menjaga suami sampai suami tu jadi kanak-kanak, dikontrol semua. Dia tak rasa kesian ke kita buat tu? Kita dah buat dah betul caranya. Jaga makan pakai suami betul, menjaga kecantikan diri betul. Tapi niatnya kalau untuk jangan suami cari lain, itu sebenarnya kesian. Buat tu dah betul, tindakan tu dah betul. Jaga makan minum, jaga kecantikan diri semua tu, kebersihan diri, wangi semua tu dah betul. Tapi kalau untuk suami jangan cari lain, takut apa yang kita buat tu nanti Allah uji balik. Sebab niatnya tu tak betul. Yalah, tak nak suami cari lain. Itu kan macam tak nak suami lain, kenapa? Takut dia aniaya kita, takut dia tinggalkan kita. Benda tu kan semua Allah yang jaga. Kalau kita jaga suami tadi kerana Allah akan jaga suami kita tu untuk kita. Kalau kita buat tadi semata-mata kita buat masakkan untuk suami, jaga kecantikan diri untuk kita mendapat redha suami, maksudnya kita buat tu kerana Allah, baru betul. Kita, ya Allah, semua kebaikan aku, semua usaha aku dalam menjaga suami aku ni ada kerana mencari redha-Mu, ya Allah. Kerana mencari redha suami. Redha suami tu adalah automatically redha Allah. Jadi kita tak pedulilah dia nak kahwin lain ke, tak nak kahwin lain ke. Kita tak boleh fikir benda tu, tak payah runsingkan dengan diri kita nak menjaga benda tu sampai kita jadikan suami kita tu dah macam anak-anak dah. Semua nak dikontrol, nak ditanya, apa semua nak kena dah. Kalau boleh ada report ni. Ya Allah, kesian para suami yang dibuat macam tu. Sebab dia kan suami tu kan adalah ketua keluarga kan. Antara makhluk, kalau Rasulullah bersabda, antara kalau boleh dia suruh sembah suami. Maksudnya tingginya darjatnya suami tu. Dan bukannya tingginya darjat suami tu rendahnya diri kita. Kita ni Allah bagi satu keistimewaan lain. Kita hanya perlu jadi isteri solehah. Jaga solat. InsyaAllah saya rasa jaga solat tu tak adalah susah sangat.
puasa di bulan Ramadan saja. Sunat-sunat tu ekstra sendiri yang rasa nak, kita cuma perlu dalam bulan Ramadan saja yang Allah wajibkan. Jaga faraj, insya-Allah kan, orang perempuan insya-Allah senang nak jaga faraj tu, tak adalah susah sangat. Dan taat suami. Selalu masalahnya perempuan ni, taat suami payah betul. Nak cakap senang taat suami, tapi taatnya tu selalu bermakna berniat dengan yang lain. Taat tu kerana takutkan suami tu cari lain selalunya. Tak nak suami betul-betul takut sangat suami tu kahwin lain. Selalu ni kalau kita terlalu takutkan sesuatu, selalu Allah akan uji dengan betul. Tolong ajar diri kita, tolong set up balik kita punya pemikiran. Dengan suami tu, kita lebih baik serahkan kepada Allah. Kita just buat yang terbaik sebagai seorang isteri. Jaga makan minum dia tadi, jaga kecantikan kita, bela anak-anak sebaik mungkin. Buat yang terbaik tapi kerana redha dia. Bukan nak kontrol dia untuk tidak kahwin lain. Itu macam kita penat lah kalau kita buat kerana nak takut suami kahwin lain tu. Benda tu tak tenang. Tak tenang. Sudah kita atur diri sendiri. Itulah, kita cuba mengatur diri. Kita tak akan rasa tenang pun. Kita akan rasa sentiasa dalam ketakutan. Walaupun kita dah buat yang terbaik dah. Memang the best dah. Kita dah di isteri yang terbaik dah. Tapi kita masih dalam keadaan ragu-ragu, ketakutan, tidak ada kebebasan. Tapi cuba kita tukar niat tu kepada kerana redha suami. Kerana redha suami tu tadi, insya-Allah kita dah tak perlu takut dah. Sebab kita buat tu redha suami, automatically akan mendapat redha Allah. Bila Allah redha, dia akan jaga. Suami tu nak nikah lain atau tidak bukan urusan kita. Kita just be yang terbaik, solehah. Kalau suami tu kahwin lain, maksudnya ada rezeki dia dengan orang lain, kita tak boleh menidakkan. Kita kena belajar pula terima. Sebenarnya Allah, macam yang saya cakap video sebelum ni, bila Allah rezekikan kita dengan ujian poligami, bermaksud Allah tengah pandang kita ni, Allah tengah menaikkan kita punya darjat. Kita patut bersyukur sebenarnya. Bersyukur kerana ujian poligami ni bukan senang, betul. Bukan sebarang-sebarang orang. Dia hebat. Walaupun contoh kata yang pertama dah terima, yang kedua dah terima, Allah akan uji dengan jalan lain pula. Mesti ada sakitnya, mesti ada sedihnya, mesti ada marahnya, mesti ada cemburunya, mesti ada. Benda tu mesti ada. Dan benda tu bukan kaleng-kaleng. Bukan sikit-sikit Allah uji. Memang hebat. Memang itu pasal siapa yang berada dalam ujian poligami ni, you all the best. Korang yang ada terbaik sebenarnya. Yakin diri, sangka baik dengan Allah. Korang adalah insan-insan terpilih. Grab the opportunity. Ambil peluang ni to be the best for ourselves. Kita semua akan masuk kubur, dia akan dihitung daripada mahsyar. Jadikanlah ujian ni bekalan terbaik kita untuk persembahkan kepada Allah. Allah dah pilih, inilah jalan ni. Inilah jalan kau menuju ke syurga aku. Poligami. Take it, grab it. Buat yang terbaik. Jadi isteri-isteri solehah. Walaupun suami tu berkahwin 2, 3, 4, leave it. Biar dia buat dengan suami tu buat apa saja nak buat. Dia adil ke, dia tak adil ke, dia menjalankan tanggungjawab ke tidak, tu kita serah pada Allah. Kita just be isteri yang solehah, yang taat dan bertawakal kepada Allah. Itu je jalan yang terbaik. Itulah, kalau kita sayang suami betul-betul sayang kerana Allah. Kita jangan sayang suami semata-mata untuk diri kita sendiri. Orang sayang suami, dia untuk diri, kebanyakannya dia buat untuk sayang diri dia sebenarnya. Dia bukan sayang suami. Sebab kalau dia sayang suami, takkanlah suami dia nak kahwin lain, dia marah. Itu kalau suami yang kahwin lain tu, siapa yang nak? Suami. Itu kebahagiaan dia, itu keseronokan dia. Kenapa kita mesti marah? Kenapa kita kena halang? Kalau kita betul-betul sayang suami tadi, mesti kita nak tengok suami tu bahagia. Mesti kita jadi kenapa tidak, bila dia bahagia, kita membantu dia lagi, dia akan, kita macam memudahkan dia lagi dengan urusan kebahagiaan dia. InsyaAllah, saya garanti Allah akan balikkan kebahagiaan tu kepada kita. Kita pun dapat nikmat kebahagiaan yang sedang kita bagi kepada suami tu tadi. Itu namanya redha suami. Bila redha suami, kita ni dah macam mana Allah sentiasa jaga kita. Walaupun kita ada menderita, menangis, tapi benda tu sentiasa ada jalan. Ada jalan, Allah akan bantu kita untuk dapat ketenangan, keredaan, sabar, ikhlas. Kita yang penting dalam apa juga keadaan, cari Allah. Jangan menangis tu biasalah. Kalau untuk suami, kalau ada kita masa ada benda-benda, mestilah ada jalan rumah tangga, mesti macam-macam ujian.
benda tu kita anggap hadiah daripada Allah untuk menaikkan martabat kita. Just cari je jalan, kita pergi duduk kat tingkat sejadah, kita bercakap dengan Allah, berbincang dengan Allah, berborak dengan Allah, cakaplah apa pun, insya-Allah Allah tu Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mengasihi. Dia yang aturkan semua ni, dan dengan dia je yang kita boleh berbincang dan kita akan dapat solution yang terbaik, insya-Allah. So itulah kalau kita sayang suami, betul-betul sayang suami, kita jangan kontrol dia, kita bagi dia kebebasan seperti dia seorang lelaki yang benar-benar lelaki. Kita Jangan sampai dia takut bini, takut kita. Jangan sampai kita jadi orang kata queen control. Alah, tak ada title tu tak syok lah, queen control tak syok. Biar kita Allah yang kontrol. Kalau kita kontrol, kita sendiri yang menderita sebenarnya. Kita yang berada ke kesakitan. Itulah ramai yang kemurungan sebab dia cuba mengatur kehidupannya sendiri. Sedangkan aturan yang Allah dah sediakan itulah terbaik. Walaupun sakit, tapi yakinlah itulah yang terbaik. InsyaAllah. So kita punya cameraman ni mana? So macam mana ya? Kita sudahi dulu dengan insya-Allah kalau ada lagi kelapangan kami akan bersiaran lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau you all semua suka rasa benda ni boleh membantu, sebab macam kami ni lebih kepada poligami. So orang-orang yang dah poligami, yang belum tu usahalah dengan jalan yang baik, cari redha Allah, minta Allah kalau itu yang poligami itu terbaik untuk orang, Allah yang rezekikan, mesti ada sebab, jangan bersedih. Kalau tak rezekikan poligami pun ada, Allah akan uji dengan cara lain. Banyak lagi ujian Allah, bukan poligami ni, kematian, sakit tu semua ujian. Jangan risau, kalau Allah bagi ujian tu adalah kita ni antara hamba Allah yang dipandang, yang diberi kemuliaan, sedang dinaikkan darjat, insya-Allah. Ya, sebenarnya setiap ujian yang Allah bagi itu mampu. Kalau kita rasa tak mampu, sebenarnya kita telah dihasuti oleh syaitan. Syaitan yang mengatakan kita tak mampu. Allah kata kita mampu, insya-Allah kita mesti mampu. Yang kalau yang tak mampu tu syaitan, tepis-tepis dia, pergi-pergikan dia. Banyakkan zikir, banyakkan mengingati Allah dan selawat Rasulullah, insya-Allah. Itu yang akan membantu kita untuk berada dalam ujian ni dengan redha, sabar, tenang, dengan ikhlas, insya-Allah. Okey, so kalau suka, kalau terus nak kami terus bersiaran untuk berkongsikan poligami kami, insya-Allah like, share, subscribe. Tekan loceng tu, ada notification kan. So setiap kali kami bersiaran, you all dapat notification. Tekan, ada subscribe, lepas tu ada gambar loceng tu, tekan subscribe tu, tekan loceng tu juga. So insya-Allah kita akan sentiasa dapat berukhuwah, dapat bersilaturahim dalam alam maya ni, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rasulullah, syafaatkan kami. Amin rabbil alamin.